Selamat pagi murid-murid. Tajuk kita hari ini ialah nutrisi poultry. Jadi nutrisi poultry ini berkaitan dengan cara pemakanan, minuman dan juga pemberian vaksin kepada ternakan kita. Kalau kita hendakkan ternakan kita hidup lebih lama dalam keadaan gemuk yang sesuai untuk jualan, maka kita kena pastikan pemakanan yang sesuai untuk peternakan kita. Jadi hari ini kita nak menerangkan tentang pemberian mengikut jenis makanan dan waktu dia, iaitu makanan bagi permulaan, iaitu masa dia anak. Jadi kemudian waktu semakin membesar, makanan pembesaran dan makanan penamat. Okay. Jadi poultry kita tengok ada dua, iaitu burung puyuh dan ayam. Sebenarnya ada lagi itik, angsa, itu juga dikategori sebagai poultry, tapi untuk topik pertanian ke tempat kita tengok ayam dan puyuh je. Jadi untuk umur puyuh pada usia 1 hingga 2 minggu dan 1 hari hingga 3 atau 4 minggu, itu dia sebagai makanan pemula. Dan elok kita bagi dia serbuk halus. Ya. Manakala bila makanan pembesaran dia, umur dia 2 minggu hingga 6 minggu ataupun 4 hingga 5 minggu, itu disebut sebagai waktu pembesaran. Dia disebut dalam bentuk yuntil, iaitu bentuk yang lebih besar sikit. Okay. Jadi makanan permulaan dia ada benda-benda seperti kalsium, fosforus, ya, ada protein dalam kandungan makanan permulaan. Kemudian waktu dia membesar, makanan pembesaran, dia perlukan lemak, lemak dan kalsium untuk kekuatan. Dia juga disebut sebagai penggemuk. Yang ketiga, broiler finisher. Ini dah dalam bentuk pellet. Makanan permulaan ataupun starter crumble, makanan yang disediakan bergantung kepada jenis ayam atau puyuh dan peringkat pembesarannya. Makanan tersedia dalam bentuk serbuk dan juga until, tapi until tak berapa sesuai. Kita sesuai lebih pada serbuk. Jenis makanan serbuk sesuai untuk peringkat awal. Peringkat awal pembesaran ayam dan puyuh. Okey, ni dia makanan pemula. Jadi kita letakkan dia dalam tulang. Makanan pembesaran atau grower, makanan pembesar berbentuk until atau pellet lebih menjimatkan kerana kurang pembaziran semasa pengambilan makanan, diberi secara beransur-ansur bagi menggantikan makanan permulaan untuk membolehkan ayam, puyuh, pedaging membiasakan dengan makanan terbaru. Makanan ayam penelur. Ini untuk ayam yang bertelur. Makanan penelur diberikan kepada umur ayam penelur mencecah hampir ke peringkat pengeluaran, iaitu pada minggu ke-16. Penukaran makanan kepada ayam penelur dilakukan secara beransur-ansur untuk membiasakan ayam kepada makanan yang baru. Okey, sekali lagi cikgu sebut. 1 hingga 4 minggu disebut makanan pemula. 4 atau 5 minggu hingga 18 atau 19 minggu untuk makanan pembesar. Manakala makanan berhentinya atau makanan penamatnya ialah 19 hingga 20 minggu. Okey. Menghasilkan satu program pemberian makanan air dan vitamin untuk satu tempoh ternakan. Ini dia ingredient. Ingredient maksudnya bahan-bahan yang perlu ada dalam pemakanan poultry. Dia ada kalsium, fosforus, antioksida,
yang direkomendkan oleh pegawai veterina. Ada jagung, ada soya bean. Ini penting sebenarnya, sama macam pemakanan kita. Formulasi makanan ternakan. Ini jenis-jenis makanan yang terdapat di kedai. Ada petai belalang. Nampak tu, jerami padi, pucuk tebu, hampas. Sawit, ada dedak soya, ada ubi kayu, ada kepala ikan bilis, ada jagung, hampas, ada beras hancur, ada hampas tebu, ada najis pun ada sikit-sikit. Sebabnya dia mengikut kepada protein yang ada, dan untuk tenaga, meningkatkan tenaga dia, tenaga metabolisme dia. Ini jenis-jenis yang kita boleh berikan kepada peternakan poultry kita. Nutrisi kandungan poultry. Jadi pengeluaran makanan ternakan yang berkualiti dipengaruhi oleh pemakanan yang diambil oleh ternakan. Makanan yang cukup dan sempurna, ternakan mampu untuk menghasilkan pembesaran. Protein. Protein sangat penting untuk bertujuan pembinaan otot, pemulihan tisu, pembesaran dan pembekal tenaga. Karbohidrat. Memberi tenaga untuk menjalankan aktiviti fizikal dan fungsi badan. Sumber tenaga daripada glukosa, fruktosa, laktosa dan selusa. Lemak. Lemak. Sumber terdapat dalam minyak dan serbuk di bawah kulit, menjadi penebat haba dan pelarut vitamin. Mineral. Pembentukan tisu badan dengan sempurna. Sumber mineral boleh didapati pada tulang, kulit kerang dan garam. Vitamin. Vitamin merupakan zat organik penting untuk pertumbuhan dan vitamin diperlukan hanya dalam jumlah yang sedikit. Air. Bertugas sebagai pelarut dan mengangkut ke seluruh anggota, mengawal cecair dan suhu badan. Adif. Adif merupakan bahan bukan nutrisi yang perlu ditambah ke dalam formulasi makanan untuk membantu tenaga kepada poultry kita. Cara pemberian vitamin. Cara pemberian vitamin bermula dari hari pertama di dalam reban untuk mengelakkan jangkitan penyakit. Kemudian diberi sebelum dan selepas pemberian vaksin. Kemudian semasa pindahkan reban ke sangkar ataupun semasa penukaran makanan. Jenis-jenis vitamin yang diberi kepada poultry. Vitamin larut lemak. Kandungannya ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Kalau vitamin A, contohnya serbuk ikan dan jagung, fungsi dia untuk saluran pencernaan dan pernafasan, untuk mengelakkan penyakit mata, rabun dan pengurangan berat badan. Vitamin D dalam serbuk ikan dan cahaya matahari, fungsi dia untuk kalsium, pembentukan kerangka, membentuk paruh kaki dan telur, menyebabkan metabolisme kalsium fosforus. Vitamin E dalam biji kacang soya, gandum dan corn gluten meal. Fungsi dia meningkatkan kesuburan, pertumbuhan embrio normal sebagai antioksida. Kalau dia kurang, berlakulah penyakit ayam gila dan kerosakan pada kondisi otot. Vitamin K. Vitamin K terdapat dalam serbuk ikan. Fungsi dia sebagai
mengelakkan daripada proses pembekuan darah. Kalau kekurangan vitamin K ni, pendarahan akan berlaku dan bila dia berlaku, dia susah nak berhenti, dia susah membeku. Yang kedua, vitamin larut air. Tadi larut lemak, ini larut air. Dia terdiri daripada vitamin B1, B2, B3. Okay. B1 membantu metabolisme bagi yang kehilangan selera makan. Vitamin B2 untuk pembesaran. Vitamin B3 didapati dalam jagung, biji bunga matahari untuk mereka yang kehilangan selera makan. Vitamin B5, B6, B7. Ini jenis-jenis vitamin. B9, B12, vitamin C. Jadi ini kamu boleh baca perlahan-lahan tentang kepentingan vitamin ini kepada ternakan. Cara pemberian makanan vitamin kepada ternakan poultry ya. Kita kadang-kadang tak letak vitamin itu di dalam makanan. Ya. Vitamin itu mungkin juga secara tercampurkan dalam makanan. Jadi yang pertama, letakkan alas kayu pada bahagian bawah sebelum meletakkan makanan. Kemudian kedua, menyusun posisi penyimpanan makanan dengan catatan tarikh yang berada dalam simpanan. Yang ketiga, menyimpan makanan di tempat tertutup dan terhindar daripada sinaran matahari. Yang keempat, perhatikan suhu dan kelembapan tempat penyimpanan makanan. Sebaiknya makanan disimpan di dalam stor penyimpanan tidak lebih 30 hari supaya kualiti nutrisi dan vitamin dalamnya tidak menurun. Dan yang keenam, mengelakkan penggunaan bekas penyimpan makanan secara berulang. Ya. Jadi ini langkah-langkah penyimpanan makanan dan vitamin supaya tidak rosak. Okey. Dan juga campuran makanan ni juga boleh menyebabkan faktor-faktor kematian kepada poultry kita, di mana boleh menyebabkan stres kalau terlebih vitamin. Jadi walaupun kita bagi makanan dan vitamin yang mencukupi, kita perlulah ada peredaran udara yang dalam reban yang tidak baik akan menyebabkan juga poultry mati. Suhu dan kelembapan dalam reban kalau meningkat juga menyebabkan kematian. Kepadatan ternakan dalam reban juga menyebabkan kematian. Bunyi bising juga menyebabkan kematian. Campuran makanan yang tidak sempurna juga menyebabkan kematian. Penukaran makanan dilakukan secara mendadak dan pemberian vaksin yang berlebihan juga menyebabkan kematian. Jadi, poultry ini sangat fragile ataupun rapuh. Jadi, penjagaannya juga perlulah sangat berhati-hati. Jadi, terima kasih kerana menonton video ini. Cikgu berharap kamu memahami topik ini dan kalau tidak faham, ulang-ulang balik tengok video ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye.